Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Raudah Abdul Rahim, Guru Kimia SMK Simpang. Hari ini kita akan berkongsi pelajaran kimia tingkatan 5, subtopik 1.2, keupayaan elektrod piawai. Standard pembelajaran yang akan kita fokuskan hari ini adalah menentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. Jadual 1.6 adalah siri keupayaan elektrod piawai ataupun E0. Cikgu percaya kamu telah pun mengetahui bagaimana nilai E0 diperolehi dari kelas yang terdahulu. Baik, nilai E0 juga adalah dikenali sebagai keupayaan penurunan piawai. Pelajar-pelajar sekalian, kamu dapati, cuba kamu lihat. Persamaan sel setengah yang ditulis dalam jadual ini adalah persamaan sel setengah penurunan. Oleh itu, ion atau atom yang di sebelah kiri adalah ejen pengoksidaan. Jadi, maklumat penting di sini ialah semakin positif nilai E0, semakin kuat atom atau ion bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Manakala semakin negatif nilai E0, kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Cuba kita rumuskan semula maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada jadual 1.6 tadi. Atom atau ion yang mempunyai nilai keupayaan elektrod piawai E0 yang lebih negatif atau kurang positif lebih cenderung membebaskan elektron, lebih mudah mengalami tindak balas pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Sekiranya para pelajar masih lagi menghadapi masalah untuk mengingat maklumat-maklumat penting ini, pelajar boleh menggunakan formula E0 or U. E0 N negatif, O akan mengalami oxidation, iaitu dengan membebaskan elektron. O tiada apa maksud, hanya untuk memudahkan menghafal formula. Jadi, sekali lagi cikgu tekankan di sini, semakin negatif nilai E0, tindak balas pengoksidaan akan berlaku dan unsur atom atau ion akan bertindak sebagai ejen penurunan dengan membebaskan elektron. Bagaimanakah kita menentukan ejen penurunan dan ejen pengoksidaan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai yang diberi? Para pelajar sekalian, andai kata kita diberi dua nilai E0, maka perkara pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun nilai E0 itu daripada yang lebih negatif kepada yang lebih positif. Kemudian, kita harus tahu bahawa andai nilai E0 lebih positif, maka ejen pengoksidaan adalah lebih kuat. Manakala lebih negatif nilai E0 merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Jadi berdasarkan nilai ini, negatif 2.38 volt adalah lebih negatif, maka di sini tindak balas pengoksidaan berlaku. Dan yang di bawah tindak balas penurunan berlaku. Kita mulakan dengan tindak balas penurunan dahulu. Nilai E0 ion argentum adalah lebih positif. Oleh itu, ion argentum yang di sebelah kiri ialah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Ion argentum akan menerima elektron, lebih mudah menerima elektron dan mengalami tindak balas penurunan menghasilkan atom argentum. Sebaliknya, atom argentum ini lebih sukar untuk melepaskan elektron. Manakala nilai E0 atom magnesium adalah lebih negatif. Jadi atom magnesium yang di sebelah kanan ini ialah ejen penurunan yang lebih kuat. Atom magnesium lebih mudah melepaskan elektron dan mengalami tindak balas pengoksidaan menghasilkan ion magnesium. Ion magnesium pula semakin sukar untuk menerima elektron. Kita lihat contoh seterusnya, iaitu sebahagian dawai kuprum yang direndam dalam larutan argentum nitrat. Adakah tindak balas antara kuprum dan argentum nitrat boleh berlaku? Baik, kita buat perbandingan nilai E0 yang diberikan. Didapati bahawa kuprum mempunyai nilai E0 yang kurang positif berbanding dengan argentum. Oleh itu, kuprum adalah ejen
penurunan yang lebih kuat berbanding argentum. Jadi, kuprum akan membebaskan elektron dan mengalami tindak balas pengoksidaan. Manakala ion argentum pula mempunyai nilai E0 yang lebih positif berbanding ion kuprum. Jadi, ion argentum adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Jadi, ion argentum akan menerima elektron dan mengalami tindak balas penurunan. Pelajar-pelajar sekalian, atom kuprum boleh menyesarkan argentum daripada larutan argentum nitrat kerana kuprum adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Maka tindak balas ini boleh berlaku. Di mana persamaannya adalah kuprum bertindak balas dengan larutan argentum nitrat, yang akan kita dapat adalah kuprum nitrat dan juga argentum. Jadi persamaan ini perlu diseimbangkan. Sini perlu ada 2 dan sini juga ada 2. Mari kita lihat satu soalan berkaitan keupayaan elektrod piawai. Berdasarkan nilai E0, susun atom atau ion yang berikut dalam tertib menaik kekuatan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Jadi pelajar-pelajar sekalian, perkara pertama yang kamu harus lihat adalah dia punya persamaan sel setengah. Persamaan sel setengah ini adalah persamaan sel setengah pengoksidaan. Jadi kamu kena tukarkan kepada persamaan sel setengah penurunan. Bila kamu tukar, nilai E0 ini juga harus bertukar. Jadi positif 2.87 akan jadi negatif 2.87 volt, diikuti oleh negatif 1.66 volt, kemudian positif 0.85 volt. Jadi persamaan sel setengah kita tukar kan. Jadi R2 positif tambah 2 elektron akan dapat R. Q3 positif tambah 3 elektron akan dapat Q. Dan P2 positif tambah 2 elektron akan dapat P. Ingat semula informasi yang kita dapat daripada jadual 1.6 sebentar tadi yang kita bincangkan. Jadi kita dapati bahawa yang sebelah kiri semakin positif nilai E0 merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Manakala yang sebelah kanan semakin negatif nilai E0 merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Jadi kita susunlah dalam tertib menaik seperti mana soalan. Jadi kalau ikut tertib menaik bagi ejen pengoksidaan, so daripada atas ke bawah kita mulakan dengan R2 positif, Q3 positif dan P2 positif. Manakala ejen tertib menaik bagi ejen penurunan adalah daripada bawah ke atas. P, Q, R. Okey? Bagaimana anak-anak sekalian? Senang saja kan? Mari kita cuba latihan seterusnya. Adakah tindak balas berlaku bagi bahan tindak balas yang berikut? Dan kemudian nilai E0 telah pun diberikan dalam soalan. Bagaimanakah kita menyelesaikan soalan begini? Kita lihat soalan pertama. Antara magnesium atom dan juga ion kuprum. Jadi E0 bagi magnesium adalah negatif 2.38 volt. Kemudian bagi ion kuprum 2 ialah kuprum 2 positif 0.34 volt. Jadi didapati bahawa E0 bagi magnesium adalah lebih negatif berbanding kuprum. Maka magnesium adalah ejen penurunan yang kuat. Manakala ion kuprum 2 adalah ejen pengoksidaan yang kuat sebab nilai E0-nya lebih positif. Maka untuk pertama tindak balas boleh berlaku. Okey, untuk soalan yang kedua. Okey, antara magnesium juga. Okey, antara magnesium yang mana E0-nya adalah negatif 2.38 volt dengan ion zinc. Ion zinc adalah negatif 0.76 volt. Jadi kita dapati bahawa nilai E0 bagi magnesium atom adalah lebih negatif. Maka magnesium adalah ejen penurunan yang kuat. Manakala ion zinc pula mempunyai nilai E0 yang kurang negatif. Maka zinc adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Maka untuk soalan kedua juga tindak balas boleh berlaku. Bagaimana soalan yang ketiga? Okey.
kuprum. Atom kuprum inotnya adalah positif 0.34 volt. Manakala ion zinc inotnya adalah negatif 0.76 volt. Jadi di sini para pelajar, lihat inot bagi atom kuprum adalah lebih positif berbanding dengan inot bagi zinc. Jadi kalau lebih positif kita kata ejen penurunan yang lemah. Okey. Kena ingat balik fakta sebelum ni ya. Kemudian ion zinc pula mempunyai nilai inot yang lebih negatif. Maka ion zinc adalah ejen pengoksidaan yang lemah. Oleh kerana dua-dua adalah ejen penurunan yang lemah dan ejen pengoksidaan yang lemah, maka untuk soalan nombor 3, tindak balas tidak boleh berlaku. Jadi cikgu sangat berharap pelajar-pelajar mendapat maklumat untuk menyelesaikan masalah berkaitan. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Tak bisa baca tulis